dia pengalaman politik saya yang sedikit inilah Haifa dan Usam dia benda yang sama dia tak akan berulang dua kali. Dia punya gelombang tu dia tak akan datang sama macam yang sebelumnya. Yang tu itu let's face the fact lah. Dia punya trend dia tu kita tak boleh kata oh kalau dulu zaman Tun masa dia pimpin pakatan itu adakah kerana gelombang tadi maka sekarang pun gelombang itu sama kalau Tun cakap benda yang sama. Saya yakin sebagai orang yang berada di Medan ya tak lama lah sejak daripada tahun 99 lagi yang menyaksikan kebangkitan reformasi, yang menyaksikan ketika itu menafikan 2/3 parlimen daripada pembangkang, kemudian menyaksikan bersih 1, 2, 3, 4, 5 dan menyaksikan juga pada trend-trend yang ada sepanjang itu termasuklah dalam pilihan raya yang terakhir baru ini isu 1MDB, tabung haji, MARA dan sebagainya. Saya yakin tidak akan berlaku benda yang sama pada setiap pilihan raya. Tetapi, ini yang saya mungkin berbeza pandangan sedikit dengan rakan-rakan yang lain. Tetapi apa yang lebih besar dan penting untuk kita memahami ialah tanggungjawab uh, satu parti-parti politik. Yang kedua ialah kesediaan para pengundi termasuk orang Melayu untuk mengubah mindset dia supaya tidak terperangkap lagi dengan satu perkara yang dah 2-3 kali dia nampak benda itu gagal tetapi dia buat benda yang sama dengan mengharapkan kali ini aku mengharapkan hasil yang berbeza. Itu lebih penting bagi saya untuk kita garap sebagai gelombang paling besar di kalangan orang-orang Melayu. Sebab itu, bila saya bercakap tentang Melayu, ya, saya menyatakan orang Melayu, sebab saya pun Melayu, kawan-kawan kita di dalam UMNO pun Melayu, di dalam PKR pun Melayu, kalau ada dalam DAP orang Melayu, kalau ada dalam GTA Pejuang dan tadi dia sebut Iman lah apa semua tu, orang Melayu. Baik, sekarang ni, mana di kalangan kita yang berbeza pandangan tentang perkara yang lebih besar atau yang dinamakan sebagai pemikiran orang Melayu dari sudut peradaban, dari sudut hubung kaitnya pensejarahan orang Melayu dengan Islam itu yang memberi kemuliaan kepada orang Melayu dan dari sudut ketamadunan orang Melayu. Haifa bagi saya satu bukti bahawa orang-orang Melayu di dalam semua parti ini berbeza pandangan dalam hal itu ataupun mempertikaikan perkara tersebut. Saya tidak fikir parti-parti Melayu yang dikatakan berbagai ini tidak ada siapa pun yang mempertikaikan existence, raison d'être atau sebab wujudnya negara ini tonggaknya adalah Melayu. Peradabannya, pensejarahannya, kaitannya dengan Islam. Nobody question. Itu premis saya dulu Dan kita bersetuju, semua ni kita bersetuju ni. Nah, yang kita berbeza pandangan, yang kita kritik tentang Melayu, bukan peradaban, bukan pensejarahan, bukan budaya yang tinggi itu yang kita sanjung itu. Tapi yang kita kritik ialah kepimpinan politik. Di mana orang Melayu yang beradab, orang Melayu yang bermaruah, orang Melayu yang ada harga diri dari kalangan pemimpin-pemimpin politik orang Melayu tidak mungkin melakukan rasuah, mencuri duit rakyat atau apa yang disifatkan tadi sebagai penyamun, perompak, tidak mungkin. Kalau kita bercakap bahasa mudah sekalipun, ianya bukan soal laras bahasa. Ianya soal kita kena fahamkan orang Melayu bahawa
Maruah adalah segala-galanya. Maka, kalau kita tengok cerita Mat Kilau, syarat dengan mesej maruah, apa dia? Dia tak suka orang yang mengkhianat bangsa dia. Dia menentang orang yang memaksa dan menindas bangsa dia. Dan lebih penting, walaupun dia keseorangan, tetapi dia meneruskan cita-cita yang lebih besar, iaitu maruah orang Melayu itu perlu dimartabatkan. Bermakna, isu kita ini sekarang ni isu apa sebenarnya yang kita bercakap ni? Takkanlah di atas apa orang kata Melayu yang memahami betapa tingginya adab dan adat orang Melayu yang menolak segala bentuk pengkhianatan, kebencian kepada pemimpin yang menipu, merompak harta rakyat, menyamun harta rakyat, walaupun saya tak suka guna istilah-istilah tersebut, tetapi itulah hakikatnya. Orang Melayu kena terima hakikat. Yang diagung-agungkan sebagai pembela Melayu, inilah mereka. Yang terbukti dengan fakta-fakta kes. Bahawa ini fakta kes, bukan kita cakap kosong. Dulu kalau saya cakap cerita 1DB, orang UMNO akan kata, ini dakwaan kamu saja. Hari ini benda itu dalam fakta kes. Benda itu dalam mahkamah. Benda itu dah semua orang boleh akses. Kalau kita tengok macam mana Najib salah guna kuasa, macam mana Najib money laundering, macam mana Najib CBT, criminal breach of trust, dan bukan sedikit, 42 juta. Ini belum datang lagi 1MDB. Bagaimana Rosmah 5.6 juta itu adalah projek, program rakyat untuk mereka yang duduk di pedalaman, iaitu solar hybrid. Yang Najib pula, duit ni yang diambil daripada KWAP. Yang ramai ni daripada orang yang mencarum di dalam keuangan dana wang pencen ni. Saya nak tanya ke Aifah, siapa dia kalau bukan orang Melayu yang kerja pejabat, yang kerja di government, yang kita punya public officers ini semua, ya, siapa mereka? Orang Melayu, ya, yang dapat projek-projek untuk nak bagi orang Melayu bangun. Ini yang baru ni, saya baru dedahkan isu. Kalau tadi LCS, yang ni isu OPV. Saya tidak fikir banding dengan 1MDB, kita nak kena faham money trail atau jejak wang itu pergi mana. Berbanding dengan isu LCS dan OPV yang terkini, iaitu offshore petrol vessel untuk angkatan maritime, pertahanan maritime. Benda tu lagi simple. Dia bukan jejak audit dah. Dia benda order tak sampai. Dan order tak sampai ni bukan macam kita order dekat Shopee ataupun Lazada, bukan. Ini order untuk pertahanan negara. Cina ke, Melayu ke, India ke akan terjejas. Bermakna kita kena keluar kepada idea, jangan hanya melihat isu Melayu kepada satu sudut yang sempit. Perpaduan Melayu boleh jadi? Boleh jadi, saya kata. Boleh jadi dengan syarat mereka bersatu untuk lawan rasuah. Tapi kalau you cakap bersatu, tapi rasuah pun tak apa. You cakap bersatu Islam, tak apa. Tipu ke dalil hari ni tukar, esok boleh tukar. Tak apa. You cakap kita nak jaga Islam, tapi bila ada orang yang nak pulihkan tabung haji yang sudah pun lingkup ketika itu, maka fitnah. Dan orang Melayu ni saya tak faham lah, Haifah. Di mahkamah dah terbukti baru ni, saudara Jeming, ketua muda mana, menang kes yang mengatakan jual aset tabung haji ni, ya. Saya menang kes dengan Ashraf Wajdi, yang Ashraf kata masa zaman saya aset saham TMB, saham tabung haji dan TMB dilupuskan 2.6 bilion. Saya menang di mahkamah, ditarik balik. Bermakna benda itu fitnah. Tapi saya heranlah, Husam boleh tolong dan bantu saya lah. Ada kajian kenapa saiki orang Melayu yang bercanggah dengan peradaban, yang bercanggah dengan budaya dan sikap, bahawa orang Melayu tidak mungkin menipu, dan orang Melayu tidak mungkin apabila benda itu dah jelas depan mata dia, dia masih tetap memfitnah, masih tetap menyatakan benda yang tak betul. Seperti mana komen-komen yang ada pada setiap kali kita bercakap, maka dia kata jual aset. Mana ada jual aset? Sampai hari ini tak ada. Tapi tadi saudara Husam kata psyche.
Ya, dan ini bagi saya, Saudara Usam, saya tidak menganggap ianya satu kekurangan bagi khususnya Parti Amanah dan umumnya Pakatan Harapan, sebab saya adalah pengurusi yang diberi amanah untuk jaga Perak. Saya menganggap inilah cabaran dia. This is the new politik. Inilah politiknya. Dan sementara kita berbicara munculnya politik ini, keadaan semasa telah membuktikan gagalnya model ketuanan ini. Gagalnya model UMNO ini dan gagalnya model PAS ini. Maka kalau orang Melayu tahu dah gagal, nak juga. Ini saya tak tahu nak kata apa lah. Sebab itu kita kena fikir bahawa data boleh bercakap macam-macam. Tapi Usam boleh setuju dengan saya, data tidak akan kekal. Kerana yang menentukan angkubah tadi itu adalah isu. Angkubah itu bila berlaku depan mata. Angkubah itu bila berfikir. Dan angkubah ini juga berlaku apabila yang akan mengundi itu, mungkin trend 40 ke bawah yang disebut tadi itu, lebih terbuka. Bagi saya ini peluang politik orang Melayu. Tapi kalau kita terperangkap, tak boleh. Kalau Melayu mesti Islam, PAS. Kalau UMNO mesti Melayu. Orang lain tak boleh. Jadi saya rasa sukarlah walaupun depan mata dah terbukti kegagalan ini dan orang Melayu perlu pacu kepada satu model baru yang kita perjuangkan dan ianya lebih baik untuk orang Melayu dan dia tak susah untuk orang Melayu faham, iaitu daripada rasuah kepada maruah. Daripada tidak ada akhlak kepada akhlak. Siapa yang rugi? Tak ada siapa pun rugi dalam hal ini. Tapi lah ada terperangkap tadi Melayu Islam, Islam Melayu, maka kita bercakaplah orang Melayu berpecah, orang Melayu macam mana nak bersatu padu. Bagi saya, Haifah, saya bercita-cita untuk melihat jauh ke depan untuk politik orang Melayu ini terbina di atas asas maruah, nilai dan idea-idea yang boleh membangkitkan orang Melayu daripada perangkap selama ini. Itu pandangan saya dalam soalan yang diajukan.